أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jemaah, para penonton yang saya kasihi, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun apa situasi keadaan hari ini, kita hanya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan dipelihara Allah Ta'ala daripada segala musibah, bencana dan sebagainya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita hari ini teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita belajar ni berkenaan cara-cara bagaimana nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan. Ini yang orang yang paling beruntung sekali ni, orang yang dapat bersama baginda di syurga. Baik, hari ini kita nak membicarakan tentang amalan. 3 amalan ni Nabi jamin boleh mendapat syurga ghurfah. Ini satu syurga yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita sering kali fikir tentang Jannatul Na'im, Jannatul Firdausil A'la, syurga-syurga ini, tapi rupanya di sana ada juga syurga-syurga yang dinamakan ghurfah dan juga syurga yang dinamakan syurga Illiyun. Ini syurga yang paling tinggi. Ghurfah juga ni antara syurga yang paling tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Sama ada ghurfah ini dia termasuk dalam syurga Firdaus Al-A'la ataupun dia tersendiri, wallahu a'lam, tapi kita akan bincangkan di sini. Ada 3 amalan dan saya percaya ini 3 amalan ni kebanyakan kita semua amalkan. Dan Rasulullah jamin dengan 3 amalan yang kita akan bincangkan pada hari ini, Nabi jamin mendapat syurga ghurfah. Ghurfah ni kalau terjemah Melayu ni bilik. Tapi Rasulullah apabila sebut nama-nama ghurfah ni hanya setakat nama saja. Rasulullah beritahu apa yang disebut nama-nama hanya setakat nama, tapi tidak sama sekali apa yang ada di dalam syurga. Hanya setakat nama sajalah. Jadi macam Al-Anhar lah, sungai-sungai syurga. Jangan kita terbayangkan sungai ni macam sungai dekat mana Europe ke, sungai macam sungai Rut lah. Tidak, dia nama saja sama, nama sungai, tapi berbeza keadaan, suasananya, nikmat dalam syurga. Jadi ini yang kita nak bicarakan. 3 amalan Nabi jamin dapat syurga ghurfah ataupun dipanggil syurga Illiyun, syurga yang paling tinggi. Kita akan bicarakan dulu apa dia syurga ghurfah ni. Kemudian kita akan terangkan 3 amalan tersebut yang saya percaya ramai di kalangan kita yang ada mengamalkannya, insya-Allah, dan mudah-mudahan insya-Allah mendapat ghurfah, syurga yang antara syurga yang paling tinggi. Baik, kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan bagi kita untuk dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Taala menggolongkan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah sekalian, tajuk kita berkenaan 3 amalan yang Nabi jamin mendapat syurga ghurfah, syurga 'aliyyin, syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat Jannatul Firdausil A'la saja yang dikatakan sebagai syurga paling tinggi, ada lagi standard namanya ghurfah. Baik, ini kita akan lihat di mana kita baca dalam buku ni amalan ataupun indahnya bersama Rasulullah di syurga yang kita bicarakan sekarang. Kita lihat dulu al-ghurfah, al-ghuraf. Ghuraf ni plural, ghurfah ni satu. Bilik, ghuraf ni bilik-bilik banyak. Ni nama saja, bukan mana kita bayangkan macam bilik rumah kita, tak. Ini nama saja. Tapi keadaan ni kita akan lihat kedudukan ghurfah. Sebelum saya nak terangkan amalan dia, nak mencapai darjat tersebut. Kita lihat sekarang ghurfah tu macam mana. Rasulullah menyebut pada muka surat 442 ni, inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkabat durri ila akhir hadis. Hadis panjang, cuma terjemahkan bahasa Melayu dia dari sebuah hadis yang panjang. Sesungguhnya penghuni syurga dapat melihat penghuni ghuraf, penghuni syurga yang lebih tinggi darjatnya di atas mereka, sebagaimana kamu dapat melihat bintang yang berkelip di langit yang bergerak di ufuk dari timur atau dari barat. Yang demikian kerana penghuni ghuraf memiliki kelebihan daripada penghuni syurga yang lain. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah tempat para nabi yang tidak mungkin dicapai selain mereka. Maka baginda alaihi salatu wassalam menjawab, bala walladhi nafsi biyadihi, benar demi zatnya yang jiwaku berada di tangannya, dalam kekuasaannya, ia juga tempat orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan dengan bersungguh-sungguh para rasul. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya kalau Imam Bukhari, Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini, maknanya insya-Allah 99% hadis ini adalah sahih, insya-Allah. Di sini Rasulullah menerangkan ghurfah, di mana satu tingkatan darjat yang paling tinggi, di mana Rasulullah menggambarkan syurga-syurga yang di bawah dia tu melihat al-ghuraf. Ada dia nama syurga, nama dia ghuraf atau ghurfah. Dilihat ghurfah ni, ghuraf di atas mereka seperti melihat bintang-bintang, yang mana sebagaimana kamu melihat bintang-bintang kat dunia ni yang berkelip, yang berjalan daripada ufuk timur ke barat, barat ke timur, macam gitulah darjat tingginya ghurfah tersebut, syurga tersebut. Jadi para sahabat bertanya Rasulullah, ini tentunya sudah tentu tempat para nabi dan rasul. Maka Rasulullah menjawab, betul, tapi ia juga tempat bagi orang yang beriman dan juga mereka yang bersungguh-sungguh membenarkan para rasul. Di sini kita nak fokus sikit tentang membenarkan para rasul alaihissalam. Dan yang saya agak tertarik, di sana juga ada hadis menyebut ada 3 amalan ni yang lebih khusus untuk mendapat ghurfah, satu syurga yang kalau saya istilahkan standard sama dengan Jannatul Firdausil A'la yang Nabi sebut juga syurga yang paling tinggi. Dan mungkin juga dia di dalam syurga Firdaus A'la, wallahu alam, kita tak tahu keadaan macam mana di syurga. Yang menarik ni ada amalan, 3 amalan khusus untuk mencapai. Baik, saya balik semula tentang ghurfah tadi. Pertama, dia satu kedudukan yang tinggi sekali, di mana syurga-syurga yang bawah melihat seperti bintang yang berkelipan daripada ufuk timur ke barat. Terlalu tinggi darjat. Dan ini dihuraikan lagi dalam sebuah hadis yang lain, inna ahla darajatil ula la yarawna ahli aliyyin kama tarawnal kaukab al-ghabir. Ini ada hadis lain menerangkan lagi bahawa ghurfah ini juga dinamakan syurga aliyyin, syurga yang paling tinggi. Inna ahla darajatil ula, sungguhnya orang-orang yang mendapat syurga yang tinggi, tetapi melihat syurga aliyyin, inilah syurga ghurfah ini, seperti melihat bintang-bintang yang berkelipan di langit yang ghabirah, mana
Bintang-bintang kita tahu lah dia tak tetap nanti dia berjalan daripada timur ke barat, barat ke timur. Tapi dalam makan masa yang lama lah. Lima ada benda tu bergerak. Jadi ini menunjukkan syurga ghurfah ini adalah syurga aliyin, syurga yang paling tinggi. Syurga yang al-ula, syurga dah tinggi, tapi kalau melihat aliyin lagi tinggi lagi darjat. Dan di sini Al-Quran pun ada menyebut tentang ghurfah ni. Ini satu syurga yang jarang kita bincangkan secara mendalam. Sebab kita lebih dengar Jannatul Na'im, Jannatul Adan, Jannatul Darussalam ataupun Jannatul Firdaus Al-A'la. Ini yang biasa kita dengar, syurga Firdaus A'la, syurga Adan, syurga Na'im, syurga Darussalam dan sebagainya. Tapi ada satu syurga namanya Ghurfah ataupun syurga Iliyin. Ini yang saya agak tertarik dan dimasukkan dalam buku ni untuk menerangkan ini syurga-syurga para Nabi dan Rasul. Tapi yang saya agak tertarik, ada satu hadis dikhususkan 3 amalan ini boleh mendapat syurga ghurfah. Sebab itu saya sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 75, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Setelah mereka dapat mengamalkan amalan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, maka ulaika yujzaunal ghurfah, maka mereka ini akan dikurniakan ghurfah, satu darjat tinggi dalam syurga, bima sabaru, dengan sebab mereka sabar, taat kepada Allah, sabar dengan ujian kehidupan, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Begitu juga dalam Al-Quran menyebut 2 kali yang disebut tentang ghurfah ni dan ghuraf. Satu lagi dalam surah Az-Zumar ayat 20, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghuraf min fawqiha ghuraf. Ya Allah, dan bagi mereka yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka ini ghuraf, bilik-bilik, di atas mereka juga ada bilik-bilik. Kita susah nak faham ni keadaan syurga, nikmatnya, kehebatannya, kemuliaannya, darjat ni, Masya Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, ibu-ibu, para jemaah sekalian, kita semua, insya-Allah kita hanya mengharapkan rahmat Allah, mudah-mudahan dapat syurga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi daripada hadis ini yang saya sebut, Nabi menyebut secara umum secara umum siapa golongan yang boleh mendapat syurga ghurfah, syurga aliyin ni, iaitu orang yang beriman dan membenarkan para nabi. Membenarkan para nabi. Jadi ini kalau nak huraikan panjang. Jadi saya ambil contohnya, antara maksud membenarkan tu iaitu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya macam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, di mana Rasulullah memberitahu perjalanan ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi kita membenarkan, ini termasuk dalam mendapat Al-Quran. Antaranya juga orang yang segera menunaikan apa yang dikhabarkan oleh baginda dan bersungguh-sungguh. Contohnya kalau Rasulullah memberitahu ni amalan ini masuk syurga, amalan ini mendapat kelebihan besar, jadi kita kena sungguh-sungguh. Ini menunjukkan kita membenarkan apa yang Nabi sebut. Macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila ditanya Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat, hari ini siapa yang berpuasa? Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang bersedekah? Sayyidina Abu Bakar jawab lagi, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang ziarah orang sakit? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni bersegera. Apabila Nabi sebut ni kelebihan, bersegera. Macam itulah kita, kalau Rasulullah sebut ni amalan dijamin ke syurga, ni amalan mendapat syurga Firdaus, kita bersegera melakukannya. Itu maknanya membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Dan antaranya juga ialah melakukan yang terbaik. Maknanya kalau Nabi suruh, kita buat yang terbaik. Jangan buat asal boleh saja. Dan seterusnya lah. Cuma yang saya nak fokus di sini, Rasulullah mengkhususkan lagi ada 3 amalan ini. Kalau kita buat, dan saya percaya semua ada melakukan atau setidak-tidaknya ramai yang melakukan. 3 amalan ni, kalau kita buat, Nabi jamin dapat syurga ghurfah dari ghuraf, dan digelarkan juga, Nabi gelarkan syurga ghuraf ni syurga aliyin. Aliyun ni mana yang terlalu tinggi. Jadi ini gelaran syurga tersebut. Baik, apa amalan di para jemaah? Amalan dia dalam hadis ada menyebut ini saya ambil daripada buku lain.
Hadisnya inna riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Hadisnya para jemaah, inna fil jannah ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Wa qala Abu Malik al-Ash'ari liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ima at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Di sini saya akan terjemahkan, Nabi mengkhususkan 3 amalan yang kita boleh dapat. Ghurfah, syurga aliyun, syurga yang paling tinggi. 3 amalan. InsyaAllah para jemaah, saya baca terjemah tadi. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu ghurfah, tempat istimewa di mana luarannya terlihat dalamnya dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar. Tak tahu macam mana dia punya keindahan dia. Maka berkata Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ini syurga ini untuk siapa ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, al-ghurfah tadi untuk orang yang bercakap baik, atabal kalam, cakap yang baik-baik. Yang kedua, suka memberi makan, terutama fakir miskin. Yang kedua. Yang ketiga, solat di tengah solat malam sedang manusia tidur. Liman atabal kalam, cakap yang baik-baik. Wa at'ima ta'am, memberi makan terutama fakir miskin. Wa bata qa'iman, dia sembahyang ketika orang sedang tidur. Maksudnya sembahyang tahajud. Rasulullah memfokuskan 3 ni. 3 ni para jemaah. Saya percaya kita tuan-tuan, saya percaya ramai yang amalkan. Sebab kita ni insya-Allah mudah-mudahan kita suka bercakap yang baik-baik. Ada riwayat lain menyebut afsyus salam, sebarkan ucapan assalamualaikum. Jadi mungkin kita boleh combine di sini yang dimaksud dengan atabal kalam, cakap yang baik-baik, iaitu sentiasa mengucapkan assalamualaikum kepada orang lain. Insya-Allah kita ni kalau jumpa orang, kita sentiasa akan mengucapkan apa? Yang baik-baik, ataupun kita akan mengucapkan assalamualaikum. Dan mungkin lagi kita kena tambah, kena cakap baik-baik, tak boleh cakap yang kotor-kotor. Jangan pula kita dah assalamualaikum, apa khabar semua, dah mula mencaci orang, mengutuk orang, takut-takut tak termasuk. Jadi dia perbanyakkan assalamualaikum dan bercakap yang baik-baik. Cakap baik-baik maknanya, contohnya kita ambil contoh Rasulullah yang terbaik, di mana Rasulullah kadang-kadang ada orang kata-kata kesat, Rasulullah kata yang baik. Nabi tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Ada orang yang mengatakan kata-kata yang tidak baik pada Nabi, tapi Nabi tetap membalas dengan kata-kata yang baik. Mana atabal kalam ni cakap yang baik-baiklah. Jangan orang caci kita, kita caci dia balik. Orang melaknat kita, kita melaknat balik, habislah. Jadi orang yang dimaksudkan di sini atabal kalam, cakap yang baik-baik. Kasih ucapan yang baik-baik, cakap yang baik. Jangan suka cakap yang kotor-kotor, caci orang, mengutuk orang. Ini tidak termasuk. Jadi pertama syarat dia atabal kalam. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni golongan yang baik, cakap baik-baik lah. Yang kedua, wa at'imat ta'am, memberi makan fakir, memberi makan terutama fakir miskin. Dan ini memberi jawapan kepada kita juga. Sebab ada orang bertanya, dia kata, mana lebih afdal, derma masjid atau derma fakir miskin? Jadi saya jawab sebenarnya, tengok pada keadaan. Kalau sekiranya keadaan itu memerlukan kita derma masjid, kita derma masjid. Tapi kalau keadaan memerlukan ketika itu perlu derma orang-orang fakir miskin sebab mereka perlukan makan, kita derma. Sebab ada setengah orang ni dia faham, dia derma masjid madrasah katanya lebih besar pahala daripada derma orang fakir miskin. Apa pasal? Dia kata kalau derma masjid, masjid ni terbangun, berterusan pahala kita dapat, walaupun dah meninggal kita dapat pahala. Sedekah jariah. Kalau kita derma orang fakir miskin, nanti dia makan, kenyang, buang air, habis, pahala pun dah stop. Tidak, para jemaah, tak betul. Sebenarnya derma fakir miskin juga pahala besar. Apa buktinya? Ini dalil yang kita bincangkan. Dia mendapat syurga ghurfah. Mendapat syurga ghurfah, syurga aliyin, syurga yang paling tinggi yang Nabi sebut. Orang bawah tengok syurga ghurfah ni seperti bintang yang terlalu tinggi darjat. Jadi berikanlah makan bagi fakir miskin sebagaimana kita juga menderma masjid madrasah.
Jangan kira ini sedekah jariah, ini bukan tidak sedekah jariah. Itu dua sama penting dalam Islam, tapi tengok pada keadaan. Jadi kedua apa? Wa at'imat ta'am. Yang ketiga, wa bata qa'iman wan nasu niyam, iaitu sembahyang tahajud malam. Jadi saya percaya insya-Allah yang tiga perkara ini, kata-kata yang baik, ucapan yang kata-kata yang tidak mana semua cakap-cakap yang baik, dan memberi makan. Yang ketiga, sembahyang tahajud. Mungkin sembahyang tahajud mungkin di kalangan kita mungkin agak susah sedikit, tapi alhamdulillah ada kelonggaran. Ada di kalangan para ulama kita membolehkan sembahyang tahajud ni kalau sekiranya bagi mereka yang tak mampu sembahyang jam 5 pagi, 4 pagi ni, mungkin ada orang tak mampu, dia insya-Allah boleh sembahyang sebelum tidur. Pukul 11 malam, pukul 12 malam sebelum tidur dia sembahyang tahajud 2 rakaat ke 8 rakaat witir. Jadi dia bersembahyang, tidurlah. Ini bagi mereka yang setengah-setengah orang dia tak mampu. Tapi bagi mereka yang mampu bangun jam 5 pagi, 4 pagi, sebaik-baiknya tangguhkan sembahyang tahajud pukul 4 pagi, 5 pagi. Sebab ini waktu yang terbaik sembahyang tahajud. Bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang tak mampu macam tadi, dibolehkan sembahyang tahajud jam 12 sebelum tidur. Walaupun ada pendapat kata, ada yang kata mesti kena tidur dulu baru sembahyang tahajud. Ini bagi mereka yang mampu, tak semua orang yang mampu. Sebab lagi pun ini sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib. Kalau sembahyang wajib, sembahyang fardu subuh tu memanglah time dia macam itu. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, ini sembahyang sunat lah. Kita Islam ni memberikan kelonggaran. Tapi lagi bagus kalau boleh sembahyang pukul 4, pukul 5 pagi, sebelum pukul 5 lah tu bagus. Ini bagi mereka yang tidak mampu boleh sembahyang jam 11. Ada yang kata pukul 10 malam pun dah boleh. Sebab tapi 10 malam ni agak terlalu awal lah. Jam 11, jam 12 okey lah. Ini apa berkenaan sembahyang tahajud. Dan satu lagi sebelum saya lupa, atabal kalam tadi, iaitu bercakap yang baik-baik. Ini juga Rasulullah ada memberitahu bahawa antara golongan yang Nabi benci, abghadakum minni, golongan yang Nabi amat benci dan yang paling jauh daripada Rasulullah di hari akhirat, iaitu as-sarsarun, iaitu orang yang suka bertengkar, suka beliti bertekak, suka bertekak je, bercakap banyak bertekak. Ini orang yang Nabi tak suka. Kemudian as-sarsarun wal mutasyaddiqun, iaitu orang yang mana suka melaga-lagakan orang. Dia bercakap, dia pergi orang ni, dia cakap A tak bagus, dia pergi A, dia cakap B tak bagus. Ni orang kata mengadu domba ni, na'udzubillah, ni antara dosa-dosa besar juga, mengadu-ngadu apa menjadikan orang tu bergaduh. Yang ketiga, ni pun sebab mulut juga. Yang ketiga, orang yang berlagak sombong, bercakap besar. Macam istilah kita macam cakap semua nak champion, dia seorang yang nak cakap betul. Betul, dia seorang yang apa, kita kena dengar cakap dia. Jadi ini antara perkara-perkara. Jadi sebab itu lawan dia apa? Atabal kalam, suka bercakap baik-baik, suka berbincang, tak suka bertekak. Rasulullah pun orang tak suka bertekak, tak suka berlagak cakap sombong dan sebagainya. Inilah maksud dia atabal kalam. Jadi ini tiga para jemaah, para penonton, kalau kita dapat amalkan, Nabi jamin di sini, inna fil jannah ghurfah. Dalam syurga ada ghurfah, nama syurga ni, iaitu siapa? Untuk tiga orang, atabal kalam, cakap yang baik, memberi makan yang kedua, dan sembahyang tahajud. Ini. Jadi ini yang apa membawa reti pada kita bahawa yang mana dalam perbincangan tadi pada awal Rasulullah beritahu apa, ahlul ghuraf ni di mana satu tempat yang terlalu tinggi ataupun dinamakan juga Illiyun, hadis yang lain menerangkan ini darjat orang-orang syurga yang di bawahnya melihat Allah insya-Allah tinggi, sehingga kan sahabat-sahabat memberitahu ya Rasulullah, ni syurga para nabi-nabi, membenarkan ni syurga para nabi, ghurfah. Jadi kalau kita dapat melakukan tiga tadi, amalan tadi, insya-Allah kita boleh mendapat ghurfah tersebut. Dengan kalau boleh kita tambah lagi lah dengan amalan-amalan yang Rasulullah dah sebut tadi, membenarkan para nabi, wasaddaqul mursalin, membenarkan para nabi. Antara itulah maknanya kita bersegera dalam melakukan amalan saleh. Ini sebagai tanda menunjukkan kita membenarkan khabar daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan melakukan yang terbaik. Bukan makna kita buat sembrono saja. Buat apa yang Nabi suruh yang terbaik, maknanya. Dan juga kita juga perlu memuliakan wasadaqul mursalin yang tadi kita dah bincangkan, membenarkan para nabi termasuk juga memuliakan nabi-nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab ada golongan yang bukan Islam ni yang percaya pada nabi di kalangan ahli kitab pun mereka maknanya mereka macam merendah-rendahkan kedudukan nabi-nabi. Sebab itu ada orang yang masuk Islam daripada mereka ahli kitab. Mereka mengaku dalam kitab mereka, dalam Injil mereka ada menyebut para nabi tapi merendah-rendahkan kedudukan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Mereka jadikan Nabi Daud ini seorang yang tidak orang yang tidak beradab. Ini yang saya agak terperanjat. Sedangkan dalam Islam kita perlu memuliakan para nabi. Ini antara maksud Nabi sebut tadi apa? Beriman pada Allah, wasaddaqul mursalin, membenarkan para nabi, iaitu memuliakan para nabi, dan juga mencintai para rasul dan mempertahankan para nabi-nabi kalau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Jadi ini semua ni kalau kita dapat amalkan, insya-Allah, termasuk yang 3 tadi. Sebagai tambahan semua ini mendapat ghurfah. Siapa tak mahu para jemaah ini, insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah Taala, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.